Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada 9 Mei 2020 maka genaplah 2 tahun sejak Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14. Pada 11 Mei 2018 saya telah mengangkat sumpah kali kedua sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-13. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan atau Exco pula mengangkat sumpah jawatan pada 22 Mei 2018. Untuk rekod, Kerajaan PH Kedah adalah yang pertama menyediakan peruntukan untuk adun-adun pembangkang. Saya sendiri telah mengesyorkan peruntukan tambahan itu dan ianya diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Kedah bagi menyahut permohonan pihak pembangkang itu. Jelas, sifat timbang rasa kami untuk menunaikan permohonan PAS itu tidak langsung diambil kira apabila mereka terus melayan permohonan beberapa adun kerajaan yang berhajat melompat ke pihak mereka. Pergolakan politik kepartian telah menyebabkan 2 adun dari PKR meninggalkan parti mereka sekaligus menyebabkan hilangnya majoriti yang ada pada gabungan Bersatu dan PH. Susulan itu 4 lagi adun Bersatu juga telah menerima arahan dari Presiden Bersatu untuk lompat kepada PN. Maka dengan itu pihak lawan kini mempunyai 23 kerusi berbanding 13 dari PH termasuk 2 dari Bersatu. Umum mengetahui bahawa saya mendukung pendirian berprinsip tegas yang dipegang oleh Yang Berhormat Ayahanda Tun Mahathir, iaitu untuk menolak sebarang kerjasama dengan UMNO, khususnya kerana golongan kleptokrat masih menguasai parti itu. Oleh kerana PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Piagam Muafakat Nasional, maka saya memutuskan untuk tidak menerima pelawaan mereka untuk bersama dalam PN Kedah sambil terus menerajui negeri ini sebagai Menteri Besar. Lebih baik saya menjadi pembangkang dari menyertai satu gagasan politik yang dicemari dengan banyak skandal bertaraf antarabangsa. Saya juga tidak tergamak untuk mengkhianati mandat yang telah rakyat Kedah berikan kepada PH pada Periode 14 dari hidup melutut biar mati berdiri. Seorang Menteri Besar harus meletak jawatan sekiranya terbukti kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan adun. Namun dalam percaturan politik terkini, saya dimaklumkan bahawa tiada satu pun adun-adun Bersatu maupun PKR yang meninggalkan PH menyatakan bahawa wujud apa-apa masalah yang telah saya cetuskan sehingga menyebabkan mereka hilang kepercayaan kepada saya. Yang mereka menjawab apabila ditanya alasan di sebalik kehilangan kepercayaan itu adalah bahawa mereka telah mendapat arahan dari atas. Siapa yang dimaksudkan? Umum juga mengetahui bahawa saya mencabar jawatan Presiden yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin di dalam pemilihan Parti Bersatu. Selain itu, atas prinsip yang saya sebutkan tadi, Tun Mahathir pula telah mengfailkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin di Dewan Rakyat. Tentunya 2 tindakan kami inilah penyebab kenapa saya hendak dijatuhkan daripada jawatan Menteri Besar Kedah. Malah jelas sekali bahawa Muhyiddin telah membelakangi Bersatu untuk memihak kepada PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar Kedah. Inilah kali kedua beliau lakukan begitu setelah menyebabkan jawatan Menteri Besar Johor dilepaskan oleh Bersatu dan diserahkan bulat-bulat kepada UMNO. Sebenarnya jawatan Ketua Menteri Melaka juga dijanjikan oleh beliau untuk adun anak muda Bersatu. Tapi semua itu janji-janji kosong sahaja apabila adun Bersatu Melaka hilang arah ke sana ke sini dan akhirnya jawatan tertinggi Kerajaan Melaka itu diserahkan juga kepada UMNO. Apa pula nasib Menteri Besar Perak?
dengan 6 orang exco dari UMNO, tentunya jawatan Menteri Besar itu juga dituntut oleh UMNO, dan MB Perak pula dalam keadaan nyawa-nyawa ikan menanti masa untuk rebah saja. Perkara yang sama telah saya alami pada tahun 2016. Kerana tidak puas hati dengan kritikan saya terhadap Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, kerana pellibatannya dalam begitu banyak kes penyelewengan dan rasuah berkaitan 1MDB dan sebagainya, maka saya telah dipaksa undur apabila adun-adun BN diarah menarik sokongan daripada saya. Ketika itu, hanya saya seorang yang digulingkan, manakala BN terus kekal sebagai kerajaan. Kali ini pula, bukan hanya saya saja, tetapi seluruh kerajaan PH Kedah dijatuhkan. Yang menerima tamparan sebenar ialah rakyat Kedah yang telah memilih Pakatan Harapan untuk menggantikan Barisan Nasional pada PRU 14 tahun 2018 dulu. Kini yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah jadi kerajaan. Itulah yang dimaksudkan sebagai kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Dan walaupun arahan untuk menjatuhkan saya di Kedah datangnya dari Presiden Bersatu melalui Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tetapi protagonis sebenar masih orang yang sama dengan dulu, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Tujuannya tidak lain tidak bukan semata-mata untuk melepaskan dirinya dari tuduhan pecah amanah 1MDB, SRC International dan banyak lagi skandal-skandal mega yang mencemar nama baik Malaysia di pesada dunia. Lihat saja apa sudah jadi kepada kes pengubahan wang haram yang melibatkan anak Rosmah Mansor, iaitu Reza Aziz, yang dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pendakwaan jenayah itu. Mungkin pelepasan itu merupakan satu petanda kepada kes-kes jenayah yang dihadapi oleh Najib, Rosmah, Datuk Seri Zaid Hamidi dan pihak-pihak tertuduh lain dari UMNO. Kita tunggu dan lihat. Hanya dengan satu kes di mana anak Rosmah dilepaskan, satu dunia sudah tahu. Apabila media melaporkan secara meluas, Malaysia kembali terkenal seantero dunia antara pihak yang PH tumbangkan dalam PRU 14 dulu. Kini mereka kembali berkuasa apabila Muhyiddin buka pintu seluas-luasnya kerana mempertahankan kerusi empuk jawatan Perdana Menteri itu. Itulah nasib negara kita sekarang. Saya meredai dengan keadaan ini dan dengan rela hati bersedia melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Apa juga perkembangan politik yang mungkin atau tidak berlaku di peringkat persekutuan, saya dan rakan-rakan PH serta Yang Berhormat Datuk Wira IR Amiruddin Hamzah bertekad untuk bergerak sebagai pembangkang sehingga Dewan Undangan Negeri Kedah dibubar selewat-lewatnya pada bulan Mei 2023. Kami tidak akan melayan mana-mana pihak dari kalangan adun-adun yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat Kedah yang tiba-tiba hendak balik ke pangkuan kami. Kekallah mereka di sana bersama rakan-rakan subahat mereka. Tiada maaf bagimu. Dan kekallah kami bersama rakan-rakan seperjuangan Pakatan Harapan yang telah menewaskan BN dulu. Sejujurnya saya menyatakan bahawa saya dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan tugas dan tanggungjawab semata-mata untuk negeri yang kami sayangi dan rakyat yang kami sanjungi. Tidak ada kepentingan peribadi yang diberikan pertimbangan mengatasi rakyat. Saya ketika ini ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anggota Exco Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang telah menjalankan tugas dengan cemerlang sekali. Tolak 3 orang. Lain-lain ini memang cemerlang. Yang 3 orang lagi khianat. Saya harap masa depan mereka terus cerah dalam apa juga keadaan sekalipun. Dan kami telah berjanji untuk terus bersama sampailah ke PRU 15 insyaAllah dan seterusnya. Saya ingin mengucapkan seikhlas-ikhlas terima kasih kerana pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan di Kedah
yang telah memberikan kerjasama yang amat baik dalam merealisasikan dasar dan pendekatan kami. Terima kasih khas saya tujukan kepada seluruh rakyat Kedah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk membentuk kerajaan baru pada tahun 2018 dan menerima hala tuju dan cara pentadbiran PH. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya pada bila-bila masa saya memerlukannya. Sesungguhnya rakyat dan saya bertuah kerana berada di bawah naungan tuanku yang sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang keadaan rakyat baginda. Pagi ini, saya telah sembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan bahawa atas sebab saya telah kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, maka dengan ini saya melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT terus mengekalkan keamanan dan memakmurkan negeri dan rakyat Kedah dengan penuh keberkatan, keredaan dan kerahmatan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.